Kisah yang kedua ni bertajuk Pontianak mengamuk kerana kain. Kain apa tu ya? Kisah ini terjadi di Kulim, Kedah. Misteri kedengaran suara seolah-olah wanita dikatakan mengilai-ngilai pada sebelah malam di sebuah rumah terjawab apabila penghuninya menemui seorang pengamal perubatan tradisional. Terima kasih Rashid Salim. Kejadian berkenaan dikatakan berpunca apabila selai kain batik yang ditemui di perkarangan rumah sewa yang baru siap dibina pemiliknya di Kampung Batu 4.5 itu dibakar. Seorang kaki tangan awam, Aziz Osman, berkata, selepas dia menemui pengamal perubatan tradisional berkenaan, barulah dia dan isterinya dapat mengenal pasti punca sebenar kejadian lembaga bertenggek dan membuat bunyi seperti cakaran pada bumbung rumahnya. Terima kasih jejak nakal. Kata pengamal perubatan berkenaan, kemungkinan mereka ada mengganggu barang milik penunggu itu. Katanya. Semua ni berpunca dari kesalahan kami. Ketika mula-mula masuk ke rumah, saya dan isteri mengambil keputusan untuk membersihkan rumah yang kami sewa tu terlebih dulu kerana ia baru siap dibina. Ketika sedang membersihkan kawasan di persekitaran rumah, saya terjumpa kain batik hitam yang sudah lusuh di kaki 5 rumah berhampiran pokok pisang dan membersihkan rumah dengan menggunakan kain tu, katanya. Jadi, katanya, setelah selesai dia menyidai kain tu di ampayan. Apabila kain tu sudah kering, isteri saya ni pula mendapati kain tu dah buruk, lalu isteri saya membakar kain tersebut. Sejak kain batik itu dibakar, daripada situlah bermulanya suara mengilai dan jelmaan Pontianak itu mula mengganggu kami serumah, katanya. Menurut Aziz, gangguan berkenaan kemungkinan makhluk halus yang digelar Pontianak. Difahamkan, makhluk berkenaan mula mengganggu mereka selepas 2 bulan mendiami rumah baru sewa itu. Selepas rumah lama mereka musnah akibat ribut. Sian ya. Pada masa-masa tertentu, ia akan menyerupai penduduk kampung. Dia boleh menyamar dan berjalan bersendirian, terutamanya sebelah malam. Takkan siang pula kan? 2 bulan pertama tinggal di rumah tu amatlah memerikkan Aziz kerana diganggu lembaga itu yang juga pernah menjelma seolah-olah perempuan berambut panjang dan matanya seperti menyala kemerahan. Lembaga berkenaan juga pernah dilihat berada pada bahagian atas bumbung rumah Aziz. Katanya, selepas diberitahu punca sebenarnya kejadian oleh pengamal perubatan tradisional itu, mereka terus berikhtiar menyelesaikan masalah gangguan tu. Menurutnya, bagi mengatasi masalah tu, pengamal perubatan tradisional tu menyarankan mereka mencari kain batik yang seakan-akan sama yang pernah dibakar oleh isterinya sebelum ni. Kami berjumpa semula pengamal perubatan tradisional tu dan dia mengarahkan kami mengelilingi rumah beberapa kali pada waktu yang sama. Keadaan menjadi agak kronik. Lembaga itu mengganggu saya semula minggu lalu. Sebelum dan meletakkan kain berkenaan di atas bumbung garaj kereta, katanya. Sepanjang mendapatkan rawatan berkenaan, hanya kepada Allah kami berserah dan meminta menjauhkan segala perkara buruk dan gangguan syaitan
terhadap rumah yang kami sewa tu. Alhamdulillah, kain tu kemudiannya saya letakkan di atas bumbung rumah dan membiarkan dia reput, dan gangguan suara perempuan meminta tolong serta bunyi cakaran Pontianak di atas bumbung rumah tidak lagi kedengaran, katanya. Menurut Aziz, lembaga itu masih berkeliaran di kawasan hutan berkenaan, di jalan besar Sungai Ula. Bagaimanapun tidak mengganggu penduduk kampung lah. Walaupun maksudnya walaupun orang kampung nampak kelibat macam dia menyamar sebagai manusia biasa lah, kan? Tapi macam mana pun kita boleh kenal tau, kan? Dia berjalan seorang diri di dalam gelap, kan? Tapi dia tak ganggu orang kampung lah. Dia cuma berjalan je macam tu. Pernah dikatakan 4 penduduk kampung terserempak lembaga tu berjalan sendirian di tepi jalan. Bagaimanapun dia terbang setelah ditegur penduduk kampung, katanya. Sebelum ni, Akhbar Sinar Harian melaporkan Aziz pernah terserempak lembaga berkenaan berada di atas bumbung rumahnya ketika menyimpan motosikal kuasa tingginya selepas curiga terdengar suara wanita yang mengilai kuat di hadapan rumah. Agaknya macam itulah kot. Sekian kisah yang kedua.